Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acha here. Sambung balik pada part yang sebelum ni. Bila si Nora ni minta dekat Mrs. M, kata dia nak kehidupan di mana dia ni mempunyai kejayaan lah. Dia mempunyai career yang bagus, berjaya, orang yang berjaya. Jadi Mrs. M ni pun dah lepas dia dah explain, dah kata okay, lebih kejayaan yang hang ada, dia lagi complicated kehidupan tu. Lepas tu Mrs. M ni kata tak apalah, sebab itu pilihan hang, boleh, tak ada masalah. Dan jadi tiba-tiba library tu pun dah mulalah, biasalah macam dia dah start bergerak kan, buku-buku semua start bergerak. Datanglah satu buku ni dekat depa ni. Jadi lepas Mrs. M ambil buku tu, Mrs. M ni pun paslah dekat Nora ni. Dan Nora ni pun macam samalah dengan kehidupan dia sebelum ni. Dia buka dan dia baca the first sentence. Once dia masuk dalam kehidupan dia yang baru ni, dia dalam keadaan tidur lah macam biasa, dalam keadaan tidur, dan tiba-tiba dia dengar alarm bunyi tau. Dan dia tengok jam dekat sebelah dia tu pukul 6.30 pagi. Dia macam kenapa aku bangun pukul 6.30 pagi? Awalnya aku bangun. Dia pun bangun, lepas tu dia nampak macam ada air kosong. Lepas tu dia nampak macam ada kertas tau dekat tepi katil dia ni. Kertas dia ni, apa yang ada dekat kertas tu, dia macam ada jadual harian dia. Okay, pukul 8 ada meeting dengan orang ni. Pukul 9 ada lunch date dengan orang ni. Pukul 10 hang kena pergi buat motivasi. Pukul sekian-sekian hang kena berlatih swimming. Banyaklah jadual dia sampai malam. Lepas tu dia macam tengok, penuhnya jadual aku kan. Dah lepas dia tengok tu, dia pun bangun pergi bilik ayak sebab dia nak tengok diri dia dalam kehidupan ni. Masuk je dia tengok cermin, dia kata, weh, badan dia lagi fit daripada yang waktu dia dekat Australia. Lagi macam tough lah. Dan dia rasa diri dia ni macam lagi sihat. Macam rasa macam healthy, rasa fit. Lepas tu ada six pack, fit. Sebab Mrs. M yang cadangkan dia untuk pergi ke kehidupan di mana dia menjadi perenang yang berjaya, which is menjadi Olympians lah, Olympic punya atlet. Lepas dia dah tengok badan dia tu, jadi dia pun macam pergi grab handphone, dia buka Facebook, dia cari nama kawan dia Easy tu. Lepas tu dia jumpa profil kawan dia ni. Lepas tu dia nampak lah, oh kawan dia ni still ada kat Australia, berjalan-jalan, hidup di sana lah. Tapi dekat dalam live ni, dia tak berkawan dengan kawan dia ni. Maksudnya dia tak pernah kenal pun kawan dia ni. Sebab dekat Facebook tu dia nampak macam add to friends macam tu lah. And then dia nampak universiti yang kawan dia pergi ni universiti lain. Sebab kehidupan dia yang sebelum ni, yang asal dia ni jumpa kawan dia ni dekat universiti. So memandangkan dalam kehidupan ni dia pergi ke universiti yang lain, so maknanya dia pun ni tak pernah berjumpa. Tapi Nora ni dia tak rasa apa-apa lah. Dia rasa macam okay, tak apalah, okay je, kata kawan dia ni hidup. Lepas Nora ni dia check pasal kawan dia, dia check pula pasal Dan. Lepas tu dia jumpa lah Dan ni memang happily kahwin dengan orang lain. Lepas dia dah tengok Dan ni pun dah ada kehidupan lain juga. Lepas tu dia google pula pasal diri dia. Dia tulis lah nama dia Nora C. Dan keluarlah semua Wikipedia tentang dia ni. Dia macam wow, aku ada Wikipedia. Dan penuh lah cerita pasal dia. Dia ni merupakan perenang yang sangat terkenal sebab dia ni banyak menang menang competition besar lah. Dan dia menang, macam dia menang 2 gold medal. Lepas tu dia masuk Olimpik. Kira dia ni memang big deal lah. Tapi dia ni kira macam pencen umur 28. Pencen awal lah. So lepas dia pencen ni, dia buat interview, dia mengajar orang merenang, dia melatih orang berenang. Kira dia macam menjadi jurulatih, and at the same time dia ni macam pergi buat talk, jadi inspiration to other people. And walaupun dia dah berhenti berenang, tapi setiap hari dia memang akan pergi berenang dalam 2 jam macam tu lah. Sebab benda tu dah macam menjadi kebiasaan dia. Dalam dia duduk tengok kisah hidup dia tu, tiba-tiba telefon dia ni macam ada orang call. Caller ID tu nama Nadia. Lepas tu dia pun macam, siapa Nadia ni? Tapi dia macam jawab je lah kan. Dia jawab hello tu, perempuan tu pun macam, sweetheart, are you okay? How are you? Lepas tu dia macam, siapa ni kan? Tapi dia jawab je lah, oh I'm fine, thank you.
Lepas tu dia perasan orang yang cakap ni, perempuan ni, logat dia tu macam orang Rusia. Lepas tu perempuan tu pun macam dia teruskan lah, dia tanya lagi Nora ni, kata hang kat mana. Lepas tu Nora ni pun kata, oh aku kat hotel tengah prepare untuk kat conference. And then Nadia ni pun katalah, oh conference tu Jo ada bagi tahu. Nora ni pun macam Jo ni kan adik dia kan. Dia macam Jo, kira dia macam ada rasa seronok lah bila dia dengar nama adik dia ni. Sebab hidup dia yang asal kan dia tak ngam dengan adik dia. Adik ke abang? Adik ke abang? Abang. Lepas tu Nadia ni cakap lah dekat Nora ni, kata oh birthday ayah hang coming soon, tapi ayah hang dia macam nak tak hampir birthday dia. Lepas tu Nora ni macam ayah? Waktu tu kira dia rasa memang nak nangis lah. Dia kata, ayah aku hidup dalam hidup ni, dalam hidup yang kejayaan ni. Sebab hidup dia yang asal, ayah ni kira dah mati dekat 20 tahun. Hang bayangkan, dia dah tak dengar pasal ayah dia ni, tak berjumpa dengan ayah dia ni, tak dengar suara pun selama 20 tahun. Dan tiba-tiba bila dia dah hidup dekat dalam hidup ni, ayah dia hidup lagi. So dia rasa macam aku ni macam duduk dekat time machine, pergi ke masa lampau. Sebab boleh dengar suara ayah dia dekat belakang lah, dekat macam suara Nadia tu. Lepas tu Nadia ni pun macam, hang nak cakap tak dengan ayah hang ni dekat taman ni, saat aku pas handphone dekat dia. Lepas tu ayah dia ni pun jawab lah, hello, how are you, apa semua. Nora ni dia tak tercakap tau, dia terkedu lidah. Sebab bayangkan ayah hang ni dah meninggal 20 tahun, tiba-tiba hang boleh dengar suara dia. Lepas tu ayah dia ni macam cakap lah, macam sembang kosong, kata ayah ada pergi hantar anjing hang pergi vet, anjing hang sakit apa semua. Lepas tu Nora ni pun kata, kesiannya anjing sakit. And then dia cakap lah, kata I love you dekat ayah dia. So, ayah ni pun macam, hang okey ke? Kenapa ni? Ada sakit ke? Dia kata tak lah, rasa macam tak, dah lama tak cakap benda ni. Lepas tu dia kata, aku risau lah pasal ni Nora lah cakap, aku risau pasal hang sebab hang kan dulu sakit dada. Ni dia cakap kat ayah dia lah. Ayah dia kata, tu dulu kan ayah dah start exercise apa semua, so macam dah sihat dah lah. Lepas tu Nora ni tanyalah, macam mana ayah ni berjumpa dengan Nadia. Lepas tu ayah dia ni macam, hang tak ingat ke apa yang dah jadi? Kata, kenapa hang tanya balik? Hang okey ke ni? Nora ni pun macam okey je, just macam nak tahu, sebab macam rasa macam tak berapa nak ingat lah benda tu. Lepas tu ayah dia kata, hang okey ke? Kenapa terapis hang suruh hang tanya ke benda-benda macam ni? Lepas tu Nora ni pun macam, aku ada terapis dekat dalam hidup ni. Lepas tu Nora ni pun dia macam dia sedar lah, dia tak boleh tanya lebih kan. So dia kata tak ada lah. Dia kata dia just nak yang ayah dia ni happy. Ayah happy tak? Tanya macam tu lah kat ayah dia. Dan ayah dia pun jawab lah, of course lah happy. Aku ada anak yang Olympians, perenang yang famous, and aku hidup dengan the love of my life. Nora ni bila dengar macam tu, Nora pun tanya lah, ingat ke macam mak yang the love of your life, cinta sejati ayah? Ayah dia kata, tu dulu, sekarang kan dah berubah, hang kan dah besar. Lepas ayah dia cakap macam tu, Nora ni dia macam put ayah dia ni on speaker tau, sebab dia nak tengok balik Wikipedia kisah hidup dia ni. Lepas tu dia scroll, dia nampak ayah dia ni rupanya ada skandal dengan mak perenang lain. Mak perenang lain, kira waktu tu mak dia hidup lagi. So ayah dia ni kira curang lah dengan mak dia. So dalam dia duduk sibuk baca Wikipedia tu, kira macam dia punya call dengan ayah dia tu ended macam tu je lah, habis macam tu je lah. Lepas dia baca yang ayah dia ni curang dengan mak dia ni, so Nora ni dia macam pergi release tension, dia pergi swimming. Dalam dia swimming tu, dia macam duk fikir lah segala benda yang terjadi dalam hidup ni. Dia macam fikir, aku ni korbankan minat aku terhadap muzik dan segala minat dia lah yang dia nak dalam hidup dia ni, sebabkan nak puaskan hati parents dia ni dan jadi seorang perenang, jadi seorang Olympian. Sebab yang ni kan cita-cita ayah dia untuk dia. Ayah dia kan jurulatih dia, sebab nak train dia ni jadi perenang yang famous kan. Jadi dia teruskan cita-cita dia ni demi parents dia. And then tiba-tiba ayah dia ni boleh
macam balas budi tu balik, balas pengorbanan dia ni balik dengan curang dengan mak dia. Jadi dia rasa macam lagi makin lama makin dia bengang lah dengan ayah dia ni. Memang dia benci gila lah dengan ayah dia ni. Dalam dia dah habis swimming tu, dia balik hotel dia. Lepas tu tiba-tiba kira macam bilik dia ni diketuk lah. Once dia buka pintu tu, dia nampak ada seorang lelaki ni, tinggi, badan tough apa semua. Dan muka tu dia kenal lah. Rupanya abang dia, Joe. Dan Joe ni dia datang dengan dua orang lagi lah yang dia tak kenal. Lepas Nora nampak abang dia ni, Nora ni memang peluk gila lah. Sebab hidup dia sebelum ni kan, Joe ni kan tak mau cakap dengan dia. Jadi bila dia tengok Joe ni senyum dekat dia, tegak dia seronok, dia pergi peluk abang dia. Lepas tu Joe ni pun macam, hang dah kenapa kan? Ni aku nak kenalkan hang ni dekat diorang ni. Diorang ni adalah pengacara untuk yang hang punya conference ni lah. Kira aktiviti dia hari tu, dia ada macam conference dan juga interview daripada macam stesen TV ke majalah macam tu lah. Lepas dia pun ni dah diperkenalkan, so dia pun ni macam prepare lah dengan Nora ni nak pasang mic. Betul tanyalah nak pakai mic macam mana, nak bubuh kat mana apa semua. Lepas tu Nora ni pun dia macam awkward tau, sebab dia tak biasa dengan benda-benda macam ni kan. Lepas tu Nora ni katalah, aku ni malu sikit, aku tak biasa lah dengan benda-benda media ni. Dia pun macam pelik, semua macam tengok Nora ni kan, kata macam pelik lah. Sebab Nora ni dia patutnya dah biasa kena interview apa semua. Jadi dia bukanlah ada masalah dengan media ni. Takkan ada rasa malu tu lah, sebab benda ni dah kebiasaan dia, memang aktiviti dia. Tapi Nora ni dia macam kabur balik, dia macam senyum je lah. Dia pun macam okay, ingat tak ada apa lah. Lepas dia pun ni dah siapkan Nora ni, so Nora ni pun dia pergilah tunggu dekat VIP lounge kan. VIP lounge sementara tunggu dia pun ni macam prepare something lah. So dia duduk dengan abang dia Joe ni. Lepas tu Joe ni pun tanyalah, how okay ke dengan semua ni? Nora ni pun jawab lah, okay je. Berapa lama interview ni? Joe ni pun jawab lah, kata dalam 40-50 minit macam tu. Nora ni pun macam, yelah sebab kita dapat macam keuntungan, dapat payment banyak kan. So okey je lah, dia layankan je lah. Rupanya Joe ni merupakan manager kepada Nora ni. Jadi Joe ni lah yang handle semua tentang Nora ni lah, interview dia lah semua. And then Nora ni pun tanyalah Joe ni, kalau hang tak jadi manager aku, hang rasa hang akan buat apa? So Joe ni pun macam jawab santai je lah. Dia kata, aku jadi manager untuk orang lain juga, bukan hang seorang je. Nora ni pun macam, tahulah, tapi cuba bayangkan kalau hang bukan manager aku, hang akan jadi apa? Joe dia pun jawab lah, dia kata, aku rasa kalau aku tak jadi manager hang, aku pun tak boleh jadi manager orang lain kot. Sebab hang yang kenalkan aku dengan Ellie, dengan Simon, dengan someone. Jadi Nora ni pun dia tak kenal lah dengan nama yang Joe ni sebut. Tapi dia think like ni mungkin lah seka mereka lah, kawan-kawan mereka ataupun artis ataupun atlet yang ni lah, yang sama juga dengan Nora ni. Lepas tu Nora ni dia perasan Joe ni pakai cincin kahwin tau. Lepas tu dia tanyalah, hang punya marriage macam mana? Lepas tu Joe ni pun jawab lah, kata biasalah suami aku macam ni macam tu. Nora ni dia tahu kata Joe ni gay sebab Joe ni kira dah confess dekat Nora ni since dia remaja lagi. So Joe ni pun dia cerita lah, dia kata dia ni ada happy married life, dia bahagia dengan suami dia. And then Nora ni pun kata, I'm so happy for you both. And then Joe ni pun macam pelik lah, kata kenapa Nora cakap macam tu. Dia kata, aku dah kahwin dengan dia 5 tahun kot, kenapa hang cakap macam tu? Umpama macam Nora ni cakap macam baru, macam dengar benda tu baru. Umpama macam kita dengar adik-beradik kita kata, laki aku best, laki aku ni bagus apa semua. And then hang cakap, bestnya, I'm so happy for you. Mesti adik-beradik hang macam pelik kan, kata kenapa hang cakap macam tu? Aku dah kahwin dengan dia dekat 5 tahun kot. Itulah yang Joe kata dekat Nora ni. Nora ni katalah, yelah tapi aku still happy, hampa ni macam dua-dua orang ni happy. Lepas tu kira Nora ni pun start lah borak kosong dengan si Joe ni. Dia katalah, hari tu aku tengok dokumentari sebagainya lah. Dia kata ada polar bear dekat satu land ni. Cerita apa yang dia tengok dokumentari. Lepas tu dia cakap lah, Mrs. Elm ni kata aku ni patut jadi glaciologist. Sorry kalau salah sebut. Glaciologist. Lepas tu Joe ni pun macam, Mrs. M,
oh macam kenal je nama tu. Nora ni pun kata, oh tu kan kita punya pustakawan dekat sekolah dulu. Jo ni pun kata, oh mungkin kalau hang tak swimming ni mesti hang dah jadi glycologist tu lah, seperti yang Mrs. M ni kata. Lepas tu Nora ni pun macam mungkin jugalah. Dan hang mesti nak ikut aku kan. Juga tetap aku nak duduk sini. Mungkin aku macam tak ada life kot, macam struggle nak cari duit. Nora ni dia macam tersentak lah, sebab apa yang Jo ni describe tu macam Jo yang dalam hidup dia yang asal. And then tiba-tiba Jo ni dia macam merasa awkward tau situation tu. So Jo ni kata, oh tak hari tu aku pergi tempat ni, hang tahu aku jumpa siapa? Aku jumpa Ravi. Nora ni pun macam, oh hang jumpa Ravi, macam mana dia? Dia okey ke? Sihat ke? Ravi okey je. Sekarang ni dia macam jadi cameraman. Lepas tu dia ada buat music lah. Lepas tu Nora ni pun macam buat-buat lah. Dia kata, oh kita punya group yang nama The Brain tu kan, hang ingat tak? Lepas tu Jody pun kata, of course lah ingat. Waktu tu kan kita macam main music best kot. Lepas tu Nora ni kata, tak tahu kita ni mungkin jadi famous kalau kita teruskan main music tu. Jody pun kata, yelah kot. Lepas tu Ravi kirim salam dekat hang. Lepas tu dah sembang-sembang kosong tu, Nora ni pun tanyalah dekat Jo. Lepas tu Nora ni dia tanyalah Jo ni, kata waktu mak kita mati hang ada tak dengan dia? Jo ni pun macam, kenapa hang tanya macam tu? Jo ni pun tanya, hang kenapa ni? Hang okey ke tak? Yang ubat baru tu berkesan ke tak? Nora ni bila dengar macam tu, macam ubat? So dia pun pergi selongkak lah handbag dia tu kan. Lepas tu dia jumpa ada satu ubat anti-depression. Dan Nora ni dia macam sedap, oh dalam hidup dia ni dia ada depression juga. Walaupun dia ada kejayaan, walaupun dia ada career yang bagus, tapi dia still ada depression tu. Maknanya dia still tak happy dalam life dia ni. Lepas tu Nora ni dengan Jo ni, dia pun prepare lah untuk interview, nak start interview si Nora ni. Lepas tu Nora ni dia macam, dia tak biasa dengan benda ni, jadi dia nervous lah. Dan ni dia cakap kat Jo, dia kata, aku tak boleh buat lah benda ni, aku nervous sangat ni, aku rasa macam aku kena anxiety ni, aku kena panic attack ni, aku tak boleh nafas. Dia macam tu lah. Dia macam-macam lah jadi kat dia. Lepas tu Nora ni dia macam cuba untuk macam tenang kan. Lepas tu dia macam, okay ingat lagu. Lagu boleh buat aku tenang. Okay ingat lagu. Lepas tu dia ingat lagu yang dia tulis waktu dia jadi musician tu, waktu dia dekat group The Brain tu. And then bila dia nyanyi balik lagu yang dia tulis tu, lepas tu dia teringat. Lepas tu and then dia cakap dekat Jo, aku minta maaf dengan apa yang terjadi dengan kita untuk grup muzik ni lah. Jo ni pun macam pelik. Dia kata, apa hang merepek ni? Hang nak kena interview ni. Pilihkah. Tu Nora ni pun dia duduklah dekat tempat interview tu. Lepas tu ada audience. And then pengacara dia pun cakap lah, terima kasih kerana datang. And then Nora pun kata, oh terima kasih sebab jemput saya. Lepas tu dia perkenalkanlah diri dia. Dia kata, hello, hai semua, nama saya Nora C. Lepas tu semua orang gelak. Kita kenapa orang gelak? Macam aku tak buat lawak pun. Audience gelak mungkin sebab macam cara dia kenalkan diri dia tu umpama macam first time orang jumpa dia. Umpama macam orang tak kenal dia. Padahal dia ni memang atlet yang famous lah. Lepas tu tiba-tiba Nora ni dia boleh cakap pasal kehidupan. Dia kata, kehidupan ni macam lawak. Lepas tu Nora ni tiba-tiba dia boleh cakap, oh kehidupan ni macam pokok. Pokok tu kan satu. So bila dia tumbuh, dia akan membesar dan dia bercabang. Dan walaupun dia bercabang banyak, tapi dia still hidup daripada segi satu. Dia macam, dia cakap macam tu lah. Dia macam sangat-sangat deep lah dengan kehidupan ni. Dah dia cakap pasal kehidupan ni panjang lebar. Lepas tu at the end dia kata, the only way to learn is to live. And then dia cakap lah, dia bagi nasihat lah. Dia macam share, dia kata, always be kind to others, buat baik dengan orang. Dan aku rasa masa aku pun sampai dekat sini je, aku rasa aku kena pergi ni. And Jo, aku sayang hang. And then boom, tiba-tiba terus dia sampai dekat Midnight Library balik. Bila dia back balik dekat library tu, dia pun macam cakap dekat Mrs. M ni. Dia kata, kehidupan ni walaupun ayah aku hidup, ayah aku happy aku jadi atlet, and abang aku pun bercakap dengan aku sebab aku ni buat duit untuk dia dan dia pun senang, tapi orang tu still aku masih sama,
orang yang ada depression. Maksudnya macam aku tak bahagia lah dalam hidup ni, walaupun aku puaskan hati keluarga aku juga. Waktu dia duduk bercakap tu, Mrs. M ni dia macam tengah tengok komputer tau. Dia macam duduk tekan komputer ni. Lepas tu Nora ni kata, Han dengar tak aku cakap ni? Han kenapa ni? Pasal apa ni? Lepas tu Mrs. M ni kata, entah, sistem ni dia kata sistem error. Maksud kata, kenapa sistem error? Entah, tak tahulah kenapa sistem error. Tak pernah lagi macam ni lah. Tu Nora ni kata lah sistem error. Sistem error tu maksudnya apa? Maksudnya aku ni dah nak mati ke? Mrs. M ni pun kata, oh mungkin juga. Lepas tu Mrs. M kata, sebelum ni tak pernah macam ni pun. Okey dah. Okey, sistem dah okey dah. Nora macam, okey dah. Okey. Lepas sistem tu dah okey, lepas tu Nora pun tanyalah dekat Mrs. M ni, ada tak kehidupan aku yang dekat sini yang mak aku masih hidup? Mrs. M kata, ada. Tapi aku tak boleh bagi hang buku tu. Mrs. M ni kata, library ni adalah tempat di mana hang buat decision. Bukan tempat untuk hang memilih sama ada mak hang ni hidup ataupun mati. Macam kes sama juga dengan kucing dia. Dia tak boleh pergi ke kehidupan yang kucing dia ni hidup lama. Konsep mak dia ni pun sama juga. Mak dia nak tak nak akan mati juga. So Mrs. M ni katalah, hang kena fikir benda apa yang hang suka dekat hang punya life yang sebelum ni, yang tadi tu. Nora ni pun katalah, aku suka berenang. Macam yang tadi, aku jadi perenang. Lepas tu Mrs. M ni katalah, bukan sebelum ni bukan hang kata hang minat glycologist ke? Nak tak try yang tu? Nora ni pun tak tahulah. Aku tak pernah macam discover sangat pasal benda tu. Sebab sebelum ni yelah parents aku encourage aku untuk pergi berenang, untuk pergi swimming. So aku tak pernah search benda ni lebih lagi. Mrs. M ni kata, try je lah dulu. Mana tahu benda ni hang suka juga ke? Hang duduk dekat Arctic dan kaji pasal polar bear ke? Tu Nora ni pun dia macam fikir benda ni, macam good idea juga benda tu. Mrs. M kata, hang nak tak hidup tu? Saat aku cari buku tu kat hang. Nora ni pun kata macam, okey lah, aku try je lah daripada tak try kan. So Nora ni pun dia masuklah dekat dalam dunia kehidupan dia yang baru, di mana dia menjadi researcher dekat Antartika, kaji pasal polar bear. Lepas tu dia perasan dia dekat tempat yang macam dekat atas kapal lah.